Hello, Assalamualaikum. What's up geng? Kembali lagi dalam channel Salmanuddin Zakaria. So hari ni aku nak baca buku ni, Rancang Wang Sejak Jatuh Cinta. So kita akan baca topik pertama lah. Macam korang tengok dekat title, tajuk dia apa? Bismillahirrahmanirrahim, Hukum Berkahwin. So buku ni memang sesuai untuk siapa-siapa yang nak kahwin, ataupun macam fikir macam mana nak kahwin ni, kan? Susah ke senang ke? Apakah ada adatnya? Apakah hukum sebenarnya? Apakah susah? Antaranya susah ke? Macam aku susah nak kahwin sebab tak ada orang nak. Astaghfirullahalazim. Okey, kita jangan panjangkan borak-borak, kita terus ke topik pertama. So aku akan buat satu part sampailah ada berapa part dalam ni, tebal ni. So kita mulakan dengan part pertama, hukum berkahwin. Bismillah. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, Abbas bin Abdul Muttalib memanggil semua anak remaja lelakinya. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya itu, "Wahai anak-anakku, sekiranya kamu sudah mempunyai kemahuan berumah tangga," maksudnya kalau kamu rasa dah nak kahwin, beritahu kepada aku, kata ayahnya kepada anaknya, "Dengan izin Allah, aku berusaha bagi mengahwinkan kamu. Ini kerana apabila orang itu melakukan zina, pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut iman daripada hatinya." Astaghfirullahalazim. So kita tak nak benda tu berlaku. So siapa yang dah ada kemahuan nak kahwin, bagi tahulah kepada parent dia. Aku belum bagi tahu lagi, tapi aku rasa aku dah bagi tahu. Tak apalah, ayah tahulah tu. Terdapat hukum-hukum Islam yang menentukan status keperluan berkahwin untuk individu Muslim. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 hukumnya. Hukum berkahwin ni yang wajib, yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah wajib. So wajib ni kepada siapa? Kepada orang yang mampu. Kalau korang dah ada kemampuan, nanti korang dia akan bagi tahu apakah maksud kemampuan tu. Sekiranya tidak dilaksanakan, dikhawatiri berlakunya perbuatan zina. Sebab itu kita nak elakkan. Ini bagi mengelakkan diri daripada perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Nikah atau kahwin pada diri orang itu hukumnya adalah wajib. So kalau korang mampu, sekarang ni ramai yang mampu, tapi adat yang membuatkan kita tak mampu. Ya? Adat yang terlampau berat. Sedih rasanya. Okey, yang kedua sunat. Apa itu sunat? So saya ni di bahagian mana nanti korang tengok kan. Sunat untuk orang yang mampu juga, walaupun dia masih dapat menahan dirinya daripada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, kahwin itu lebih baik untuk dirinya daripada hidup membujang. Ini kerana hidup membujang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Bukan saya tak nak bujang, tapi itulah. Saya tak tahu saya sunat ke wajib sekarang ni. Haram. Jadi haram pula. Haram apabila tujuan perkahwinan itu demi menyakiti perempuan atau lelaki. Jadi haram je. Kalau kita kahwin, aku kahwin sebab aku nak belasah dia. Aku lama tak puas hati dengan dia. Dia asyik buat sakit hati aku. Itu haram. Jadi janganlah korang berkahwin kalau korang ada niat macam tu. Ataupun sedar dirinya tak mampu melaksanakan hidup berumah tangga. Kalau dia tak mampu, dia rasa kan, aku ni tak mampu ni. So haram juga bagi dia berkahwin. Contohnya tidak mampu menunaikan nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir dan batin. Kalau tak mampu, kita tahu kita tak mampu, kita diri sendiri tahu tak mampu, haram je. Haram juga apabila orang itu yakin akan menganiayai pasangannya. Jadi haram kalau kita yakin kita akan mungkin dayus bagi lelaki. So bagi perempuan mungkin tak, kita jenis tak dengar cakap suami. Itu pun dia akan menganiayai pasangannya. So haram bagi. So maksud orang yang dah kena betul-betul bersedia dan mampu, barulah wajib dan sunat kahwin. Okey, makro ni panjang dia bagi you 2 muka surat. Makruh
apabila orang itu bimbang dia menzalimi isterinya sekiranya dia berkahwin. Okey, kalau dia bimbang dia akan menzalimi isterinya, maksudnya dia ragu-ragu dia akan menzalimi isterinya. Kalau dia kahwin, dia juga mempunyai kelemahan fizikal, maksudnya dia lembek sehingga tak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya. Walaupun dia mampu memenuhi keperluan zahir seperti wang. Okay, kalau dia mampu bagi wang tapi dia tak mampu bagi nafkah batin, itu pun makruh. Okey, berkahwin apabila negara sedang berperang juga adalah makruh. Sekarang ni kalau Malaysia tak berperang, mungkin berperang dengan COVID, itu aku rasa tak makruh. Sebab berperang yang dimaksudkan perang, fahamlah korang kan, berperang pakai, bukan perang ML. Okey, keperluan berkahwin tidak lagi ditentukan oleh adat. Apabila lelaki itu dihukum wajib berkahwin, ini biasanya berlaku apabila orang itu tidak dapat berkahwin sebab ibu bapa atau ibu bapa bakal pasangan dia menghalang kerana alasan-alasan yang munasabah. Hal ini dapat menyebabkan berlaku perbuatan zina. Ibu bapa yang tidak menghiraukan agama memaksa anak-anak menyimpan duit yang banyak bagi melaksanakan kenduri besar. Okey, yang ni yang sekarang ni dia nak tekankan. Orang sekarang ni tak bagi kahwin sebab kau tu tak ada duit. Sebenarnya duit tak perlu banyak pun. Duit hanya perlu untuk majlis tu, untuk hantaran mas kahwin. Lepas tu majlis kalau boleh buat tahlil, buat dia ringkas je, menandakan yang kita dah kahwin. Lepas tu untuk elakkan kita daripada hidup bujang. Itu dah dia nak kata. Tapi orang sekarang ni ikut adat, dia nak grand. Ada degree 100k. No. Lepas kahwin, cerai. Okey, hal ini dapat menyebabkan berlakunya perbuatan zina. Ibu bapa yang tidak menghiraukan agama, aku dah ulang ni, dia untuk melakukan kenduri besar. Selain tu, mereka menyediakan perarakan bagi membawa dulang-dulang, hantaran serta pelamin. Macam bilik aku cantik kan, supaya maruah ibu bapa dapat dijaga. Apalah sangat, pelamin, lawa-lawa dapat menjaga maruah. Lepas tu bila anak kau buat perangai sikit, maruah tercalar, habis, hangus duit kau puluh ribu. Sedangkan menangguhkan perkahwinan adalah haram untuk individu yang dihukum wajib berkahwin. Kan dah kata tadi, haram kalau dia dah mampu, tapi dia tangguh-tangguhkan lagi. Tunggulah dulu, nak prepare grand lagi. Padahal dia dah mampu dah. Nak untuk mas kahwin dengan hantaran dah lepas dah, tapi tak bagi anak kahwin. Apa? Ada adat yang berlawanan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis perkahwinan perlu ditinggalkan. Ingat tu, tinggalkanlah. Adat-adat itu yang membuatkan perkahwinan itu susah. Betul? Susah. Majlis begini boleh diabaikan kerana tidak berdosa meninggalkan adat, malah berdosa besar apabila kita melakukan zina kerana perkahwinan dilambatkan. Astaghfirullahalazim. Ulang balik. Majlis begini boleh diabaikan. Boleh diabaikan sebab tak berdosa pun meninggalkan adat. Tak berdosa. So kalau boleh tinggalkan je lah adat tu. Ibu bapa pihak pengantin perempuan yang mengetahui hukum dan ilmu agama, mereka tidak menetapkan jumlah hantaran. Sebab pada zaman Nabi dulu, pengantin lelaki yang menetapkan jumlah yang mereka mampu dan ikhlas bagi diberikan. Sekarang ni macam kita kena tanya pengantin perempuan, nak berapa hantaran? Nak berapa hantaran? Kita ingat dia orang tu binatang ke? Berapa ringgitnya cik? Saya nak beli sekilo. Itu manusia lah. Manusia. So berapa pun hantaran yang cukup untuk melaksanakan perkahwinan tu sudah membadai. Tak perlulah 10k, 20k, 50k untuk melaksanakan majlis yang megah. Oh, ni baru topik pertama. Sorry.
Kita ada banyak lagi buku ni. Dia cerita pasal apa? Pada masa ini, anak-anak yang berpelajaran dapat membaca buku-buku berkenaan agama. Ibu bapa yang alim, mereka sudah mula meninggalkan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Betul. Sekarang orang kita dah boleh baca buku ni. Pandailah orang sekarang membaca kan. Kita kena tinggalkan adat-adat. Ibu bapa sekarang dah alim. Dulu, kalau dulu mungkin tak bertudur ilmu apa ni. Sekarang dunia di hujung jari, kita cari je apa hukum kalau ibu bapa tak restu kita kahwin. Aku ada tengok satu cerita malam. Tak naklah cerita, panjang video aku nanti. Apabila buku ini ditulis, sudah banyak ibu bapa pengantin perempuan yang menetapkan mas kahwin ataupun hantaran sebanyak 1,000 sahaja. Ditulis dalam buku ni 1,000 sahaja. Ibu bapa pihak pengantin perempuan yang mengetahui hukum dan ilmu agama, mereka tidak menetapkan jumlah hantaran. Siapa yang tahu ilmu agama, dia tak akan menetapkan hantaran yang tinggi-tinggi sebab dia akan menyusahkan pihak lelaki. Ini kerana pada zaman Nabi dahulu, pengantin lelaki yang menetapkan jumlah yang mereka mampu dan ikhlas diberikan. Sekarang boleh jadi tak ikhlas kalau nak dah habis. Ikhlas. Kita kena ikhlas. Kita nak kahwin kan. Okey, nanti kita baca bab kedua, syarat sah nikah tu mudah. Dia bagi tahu apa yang sepatutnya kita ada untuk kahwin ni. Mudah saja sebenarnya. Kan saya dah cakap buku ni sesuai untuk orang yang nak kahwin, orang yang rasa susah nak kahwin. Saya dah bagi tahu saya, Cik Moh, kenapa kau bagi aku buku ni? Terima kasih. Bye bye.